Di sebalik kerisauan tentang e-book dan sebagainya, e-buku, ternyata bahawa buku masih lagi mendapat sambutan daripada masyarakat di Malaysia. Industri buku sebenarnya adalah satu industri yang sedang berkembang dengan cara yang begitu pesat sekali. Yang ini kita nampak daripada segi pembelian buku sekarang, kalau kita kaji, memang sedang meningkat. Ada satu ikutan sekarang di mana kalau pembaca yang berpotensi, or potential readers, bila dia orang tengok sesuatu tajuk yang menarik, memang buku itu akan dibeli. Sekiranya info berkenaan buku itu boleh dibawa kepada masyarakat dengan cara yang betul. Buat masa ini, of course, kita guna social media. Jadi, pada pandangan saya, buku-buku baru yang dihasilkan dalam 2 tahun kebelakangan ini, jumlah tajuk yang dihasilkan adalah begitu banyak sekali. Yang ini saya memang pasti sebab kami bukan sahaja bertindak sebagai publisher, kami juga ada buat cetakan. Jadi terdapat banyak publisher di luar sana yang mana mengambil perkhidmatan kami untuk membuat cetakan buku-buku mereka. Jadi kita memang tahu pada waktu ini industri buku memang satu industri yang patut diberi perhatian oleh pihak-pihak yang berkenaan. Masyarakat yang biasa adalah bahawa ilmu itu kita dapat di sekolah. Jadi kita ada satu sistem di mana memang anak-anak kita pergi ke sekolah rendah, sekolah menengah, kemudiannya ke universiti. Tapi apa berlaku selepas hidup di universiti? Seseorang tu selepas mendapat ijazah, apa yang berlaku selepas itu? Di dalam sistem sedia ada kita sekarang ini, saya rasa sangat kurang pemahaman apa yang kita panggil sebagai lifelong learning. Jadi saya sangat yakin bahawa seseorang yang sudah mencapai tahap atau sudah ada kelulusan universiti sepatutnya tidak boleh berhenti membaca. Jadi membaca buku itu seharusnya dijadikan satu tabiat, seharusnya dijadikan satu amalan. Kalau boleh itu harus dijadikan amalan harian. Itu yang saya nampak. Okey, buat masa sekarang buku-buku yang mempunyai kandungan yang mudah, maksudnya mungkin kandungan itu adalah kandungan-kandungan yang serius, tetapi cara penyampaian kandungan tersebut adalah sangat penting. Maksudnya buku-buku yang sangat diterima oleh masyarakat pada waktu ini adalah buku-buku yang kebanyakannya berbentuk infografik. Maksudnya buku-buku yang tidak hanya mengandungi manuskrip semata-mata. Jadi kita ada kandungannya yang penting dikekalkan, tetapi juga disokong oleh infografik yang sesuai. Jadi pembacaan sesuatu buku itu menjadi sangat mudah. Jadi pendekatan yang kami ambil di dalam penerbitan buku-buku kami ini pada waktu sekarang ni, selepas banyak kajian dibuat, kami rasa memang buku-buku yang mempunyai corak begini sangat diterima di kalangan pembaca. Dalam segi pasaran ataupun dari segi promosi buku-buku, kita ada dua cara yang mana sudah biasa diketahui umum. Nombor satu adalah satu yang saya panggil cara konvensional. Cara konvensional ini adalah untuk dihantar ke kedai-kedai buku. Jadi kedai-kedai buku ni, kalau kajian dibuat, di seluruh Malaysia memang sudah sedia wujud kedai-kedai buku, tetapi
dalam 10 atau 20 tahun kebelakangan ni, kedai-kedai buku tidak memainkan peranan yang sangat penting daripada segi penjualan sebab tidak ada satu interaksi di antara penjual dan pembeli. Jadi sekarang walaupun cara konvensional ini adalah masih penting, pada saya ada satu lagi pendekatan yang lebih penting, iaitu melalui media sosial. Jadi buku-buku yang sangat laris dalam pasaran sekarang ni, daripada pemerhatian saya sendiri, saya pernah kaji ada beberapa tajuk yang sampai boleh jual 100,000 naskah. Ada genre-genre yang tertentu. Maksud saya, buku-buku ini dicetak di tempat kami, tetapi ada beberapa tajuk sekarang ni, beberapa judul buku. Saya boleh bagi satu contoh. Baru-baru ini, dalam setahun kebelakangan ini, ada satu judul yang diberi nama, kandungannya dalam bahasa Melayu tetapi tajuknya adalah dalam bahasa Inggeris untuk pemahaman mudah bagi pembaca. Tajuknya adalah Parenting Journey. Buku ini dihasilkan oleh seorang anak muda dalam 30-an umur dia. Namanya adalah Faiz Salim, yang menganjurkan kursus-kursus parenting. Beliau sendiri adalah seorang parent muda, seorang bapa muda ya. So beliau menganjurkan banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan parenting journey. Untuk satu statistik yang mudah, dalam 20 hari lepas, jumlah cetakan yang dibuat adalah 10,000. Dan saya membuat kiraan ini dengan sendiri. Pada hari Jumaat lepas, saya mula buat kiraan, sehingga malam tadi jumlah buku yang terjual adalah hampir 3,500 naskah dalam tempoh 5 hari. Okey, ada satu buku saya percaya, saya boleh nyatakan genre buku tu, itu adalah satu buku amalan harian untuk muslimah. Buku itu sangat ringkas, tetapi saya rasa padat dengan ilmu. Jadi penerimaan oleh masyarakat adalah sangat baik. Buku itu kalau tidak silap saya sudah jauh melebihi 100,000 naskah. Saya kira pendekatan di dalam buku itu sangat mudah. Maksudnya intipati kandungan yang hendak disampaikan kepada pembaca itu diberi dalam satu cara yang sangat mudah dan boleh diamalkan. I am totally convinced. Saya sangat yakin dengan perkara ini. Dalam masa saya terlibat secara serius dalam bidang penerbitan ini, saya rasa penerimaan buku-buku yang mana bukannya e-book, ya, buku biasa adalah sangat menggalakkan. Buku biasa adalah buku yang dicetak dan dijual secara fizikal. Sekarang ini semua genre saya kira sangat diikuti, ya. Ikutan tu tidak kira ada satu particular genre saja, dia memang ada satu ikutan untuk semua jenis ni. Sebabnya bila informasi berkenaan, maklumat berkenaan sesuatu buku itu dapat disampaikan dengan cara yang betul dan masyarakat di luar sana mendapat info itu dengan betul, kemungkinan ikutan itu adalah berdasarkan hobi masing-masing ataupun cita rasa masing-masing. Itu yang saya nampak. Tapi saya kira pada waktu ini buku-buku yang dihasilkan mengikut genre agama memang sangat diminati. Ya, itu satu. Nombor dua, buku-buku untuk pembangunan diri, ya, self help, itu juga mempunyai satu ikutan yang sangat besar. Parenting journey yang saya maksudkan tadi itu akan masuk dalam kategori pembangunan diri. Sebab itu memberi maklumat yang sangat terperinci berkenaan bagaimana kita boleh menangani masalah-masalah yang kita hadapi dengan anak-anak kecil sekarang.